Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'. Baik, tadi muqaddimah muallif mana dikata segala puji bagi Allah yang terpuji di atas setiap keadaan, yang dengan pujiannya dibukakan setiap perkara yang mempunyai tujuan, yang menciptakan ciptaan bagi apa dia kehendaki, menjalankan mereka di atas bertepatan pengetahuan dan kehendaknya, bukan di atas apa bertepatan tujuan-tujuan mereka. Lima sarra wa sa'a, bagi apa yang menggembirakan dan apa yang memburukkan. Musarrifihim bimuqtada qabdataini, yang mengagih-agihkan mereka dengan ketentuan dua genggaman. Faminhum syaqiyyun wa sa'idun, maka ada di antara mereka yang malang dan ada di antara mereka yang berbahagia. Hadihim an-najdaini, yang beri hidayah pada mereka dua laluan. Faminhum qaribun wa ba'idun, maka antara mereka ada yang dekat dan ada yang jauh. Wa musawwihim ala qabulil ilhamaini, dan dia menyamakan mereka di atas penerimaan dua ilham. Fajirun wa taqiyun, sama ada lalu menjadilah hamba-hambanya yang menjadi fajir, jahat, dan menjadi yang bertakwa. Kama qaddara arzaqahum bil adli, ia sama seperti dia menentukan rezeki-rezeki mereka dengan keadilan. Ala hukmi tarfaini, di atas dua hukum. Faqirun wa ghaniyun, ada yang kaya, ada yang miskin. Maksud dia cuba nak fahamkan bahawa hidayah dan petunjuk Allah Ta'ala, hidayah dan kesesatan, sama macam agihan Allah Ta'ala rezeki. Ada kaya, ada miskin. Macam tu juga ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang terima hidayah, dan ada yang sesat. Kullum minhum jarin ala dhalikal uslubi, semua kalangan mereka bergerak di atas cara berkenaan. La ya'duhu, dan mereka tak boleh melampaui akan jalan berkenaan. Falau tamala'u ala yasuddu dhalikal basaq, dan kalau mereka berpakat membuat perancangan untuk menutup akan lompong atau ruang berkenaan, lam yasudduhu, mereka takkan boleh menutupnya. Aw yaruddu dhalika al-hukm as-sabiqi, ataupun untuk mereka cuba untuk menolak hukum yang telah lalu itu. Bagi tahu bahawa semua ketentuan ini ditulis sebelum kejadian langit dan bumi sejarak 50,000 tahun. Allah Ta'ala cipta, Allah tuliskan ketentuan sebelum jadinya langit dan bumi 50,000 tahun sebelum jadi. Lam yansakhuhu, mereka takkan boleh memadamkannya. Walam yarudduhu, dan mereka takkan boleh menolaknya. Fala itlaqa lahum ala taqyidihi walan fisalin, maka tiada pelepasan untuk mereka di atas ikatannya, dan juga tidak juga terpisah mereka daripada ikatan tersebut. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah Ar-Ra'd 2 ayat 15, Allah Ta'ala nyatakan walillahi, dan kepada Allah lah, yasjudu man fis samawati wal ardi, akan sujud sesiapa dari seluruh langit dan juga yang di bumi, tau'an au karha, secara taat maupun secara terpaksa. Wa dhilaluhum, demikian juga tunduk bayang-bayang mereka itu kepada Allah Ta'ala, bil ghudu wal asal, pada awal pagi dan juga awal malam. Semua itu bergerak dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita puji dia di atas segala perbuatan berkenaan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyyir rahmati, dan selawat dan salam ke atas penghulu kita, Tuan kita Muhammad, Nabi rahmat, Nabi kerahmatan. Kashifil ghummati, yang menyingkap akan kerunsingan. Alladhi nasakhat syari'atuhu kulla syari'atin, yang memansuhkan syariat baginda setiap syariat. Syamulat da'watuhu kulla ummatin, merangkumi atau meliputi dakwah baginda setiap umat. Falam yabqa li ahadin hujjatun duna hujjatih, maka tidak tinggal lagi untuk sesiapa sebarang hujjah tanpa hujjah baginda sallallahu alaihi wasallam. Walastaqama li'akilin tariqun siwa lahibi mahajjatihi, dan takkan lurus bagi orang yang berakal satu jalan selain yang mengikuti laluan baginda. Jumi'at tahta
hikmatuha kulla makna mu'talaf, terhimpun di bawah kebiasaan baginda, kebiasaan jalan baginda itu, hikmah jalan baginda, setiap pengertian yang bercantum atau yang diketahui. Fala yusma' ba'da wad'iha khilafu mukhalifin wala qawla mukhtalifin. Maka takkan didengar sesudah peletakannya itu jalan yang dibawa oleh baginda, syariat baginda, sebarang canggahan bagi yang menyanggah, tidak dikata-kata orang yang tidak bersetuju. Fasaliku sabiluha ma'dudun fil firqatin najiyati. Maka orang yang menyusuri laluan baginda sallallahu alaihi wasallam dikira termasuk dalam kumpulan yang berjaya. Wan nakibu anha, dan yang menyimpang atau lari daripada jalan baginda, masdudun ilal firaqil muqassirati, dia akan terhalang kepada kumpulan-kumpulan yang muqassirah, yang terbatas, wa awil firaq muqassirah, yang cuai ataupun ghaliyah, melampau. Mana siapa tak ikut jalan baginda, dia akan keluar kepada tinggalkan ajaran atau berlebihan berajaran. Ini macam yang disebutkan dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian kita jadikan kamu umat yang pertengahan, sebab kita tidak cuai melaksanakan perintah, tidak buat lebih daripada yang diarahkan. Itu yang dimaksudkan dengan siapa-siapa yang tak ikut jalan Nabi tadi, dia akan kembali kepada kumpulan-kumpulan yang cuai maupun ataupun yang melampau. Okey. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina ihtadaw bi syamsihi al-munirati. Selawat Allah ke atas baginda dan juga ke atas keluarga baginda dan para sahabat baginda yang mendapat petunjuk dengan cahaya matahari baginda yang menerangi. Waqtadaw atharahu al-laihata wa anwarahu al-wadihata, dan juga mereka mengikuti jejak-jejak baginda yang terbentang dan cahaya-cahaya baginda yang cerah dan terang. Wuduhaz zahirati, seperti terangnya cahaya ketika tengah hari. Wa farraqu bisawarimi aydihim wa alsinatihim baina kulli nafsin fajiratin wa mabruratin. Dan mereka bezakan dengan pedang-pedang tangan mereka dan juga pedang lidah mereka di antara setiap jiwa yang fajir, jahat, dan yang baik. Baina kulli hujjatin balighatin wa hujjatin mubiratin, di antara setiap hujah yang kuat dan hujah yang lemah. Wa ala tabi'ina, serta ke atas para pengikut, lahum, kepada mereka, kepada para sahabat, ala dhalikas sabil, di atas jalan berkenaan, wasairil muntamina ila dhalikal qabil, serta ke atas semua yang menisbahkan atau menamakan diri mereka kepada kumpulan tersebut, wasallama tasliman kathira, dan Allah Ta'ala mengucapkan ucapan salam yang banyak ke atas mereka. Amma ba'du, adapun sesudah itu semua. Ini kaedah penulisan para dalam bahasa Arab, sentiasa ada amma ba'dahu. Actually benda ni kalau kita buka dalam kamus yang bahasa pustaka pun ada amma ba'dahu, amma ba'duh. Dimana lepas puji Allah, selawat ke atas Nabi, baru masuk kepada apa yang dia nak intipati bagi apa yang dia nak sampaikan. Baik. Amma ba'du, adapun sudah itu semua, maka muallif kita rahimahullah, Imam Asy-Syatibi berkata, fa inni udzakirukum ayyuhas sadiqil awfa wal khalisatil asfa. Maka sungguhnya aku atau saya ingin mengingatkan anda, wahai teman yang paling setia, yang terpilih lagi bersih, fi muqaddimatin, pada satu muqaddimah, satu pendahuluan, yang bagi takdimuha, yang harus untuk dikedepankan ia, qabla syuru'i fil maqsudi, sebelum kita masuk pada tujuan kita. Wahia makna qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu pengertian atau makna sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Bermula Islam itu terasing dan dia akan kembali terasing sebagaimana ia bermula dahulu. Maka berbahagialah orang yang terasing.
Ni pasal nak fahamkan. Sebab mungkin ketika mana zaman dia cuba untuk menyebarkan tentang tajuk ni, ia menjadi janggal untuk diingatkan. Pasal dia kata pasal benda ni, bila nak ingatkan pada sunnah ni, benda yang di hujung berlaku pada penyampaian beliau ni, beliau jadi macam berseorangan je untuk menyampaikan perkara ini. Okey. Jadi maka berbahagialah untuk orang yang terasing. Maka dia kata dalam riwayat lain, qila, dikatakan, wa man humul ghuraba'u ya Rasulullah, dan siapakah mereka orang-orang terasing itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi kata, alladzina yuslihuna inda fasadin nasi, orang-orang yang membuat pembaikan ketika rosaknya manusia. Membuat pembaikan, yuslihuna, bukannya yasluhu. Kalau yasluhuna, mereka elok. Yuslihuna, mereka memperelokkan, membaiki. Itu orang-orang yang membuat kebaikan, membaiki ketika mana rosaknya manusia. Wa fi riwayatin, satu riwayat yang lain, qila, dikatakan, wa manil ghuraba'u, dan siapakah orang asing itu? Itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala an-nuzza'u minal qabaili, orang yang terusir atau terpinggir daripada kabilah-kabilah. Mana yang dipinggirkan daripada kabilah-kabilah, daripada kumpulan-kumpulan yang ramai. Wa hadha mujmalun, dia kata ini adalah rumusan. Walakinnahu mubayyinun fi riwayatin mubayyanun fi riwayatin ukhra. Ni yang Nabi sebut ni agak terlampau rumusan, terlampau tidak detail. Tapi dia dikata tapi ia dijelaskan dari riwayat yang lain. So dia kata wajaa fi tariqin akhar min tariqin akhara, telah datang dalam jalan yang lain, dari jalan yang lain. Bada al-islamu ghariban, bermula Islam itu ghariban, terasing. Wala taqumus sa'atu, dan takkan berlaku kiamat, hatta yakunu ghariban, hatta yakuna ghariban kama bada, dan takkan berlaku kiamat sehingga ia itu Islam itu menjadi terasing sebagaimana ia bermula dahulu. Fatuba lil ghurabai, maka berbahagialah untuk orang-orang yang terasing, hina yafsudun nasi, ketika rosaknya manusia. Ketika manusia rosak, manusia yang terasing, ketika manusia rosak, mana tak ikut kerosakan manusia, maka mereka lah orang yang berbahagia. Kadang-kadang kalimah ghuraba, kadang-kadang ada orang disebut asing. Kan, jadi terasing tu, kalau saya sebut asing tak apalah. Kadang orang terjemahkan dengan asing tu akidah orang asing. Dia masalah juga orang ingatkan benda ni macam makhluk asing, bukan. Dia kalau istilah Melayu dia dagang. Dagang ni maksudnya kita datang tempat orang. Macam saya datang tempat tuan-tuan, saya ni orang dagang lah. Nak buat apa tanya dulu, kan? Macam janggal, nampak macam orang luar. Macam tu maksud yang Nabi sebutkan. Maksud dia terasing tu, dia jadi macam tidak sama dengan orang ramai. Itu maksud yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Wa fi riwayat li Ibn Wahbin, dan satu riwayat oleh Ibn Wahbin, qala, beliau berkata, qala alaihi salatu wasallam, bersabda baginda, kata baginda selawat dan salam, tuba lil ghurabai, berbahagia bagi orang-orang yang terasing, alladzina yumsikuna bi kitabillahi hina yutraku, orang yang berpegang dengan kitab Allah ketika ia ditinggalkan, wa ya'maluna bi sunnati hina tutfa, dan beramal dengan sunnah ketika ia dipadamkan. Itu lagi lebih detail lagi maksud yang ghuraba tu siapa. Bukan hanya terasing semata-mata. Kalau tak terasing, kadang-kadang orang yang ikut teori konspirasi pun zaman sekarang rasa terasing, kan? DISB pun mungkin akan rasa kami terasing. Tapi maksud yang disebutkan tadi adalah orang yang menghidupkan, orang yang menghidupkan sunnah ketika manusia tengah rosak. Ataupun yang disebut tadi, yang terakhir tadi, orang-orang yang berpegang kitab Allah, dengan kitab Allah ketika ia ditinggalkan, dan beramal dengan sunnah ketika ia dipadamkan. Itu yang dikata makin menjelaskan. Wa fi riwayat yang lain pula, innal islama bada'a ghariban, sebenarnya Islam itu bermula terasing. Jadi ketika datang mula-mula, betul lah Islam ni jadi pelik. Pada orang-orang musyrikin dia rasa pelik, orang Mekah rasa pelik.
Wa sayaudu ghariban kama bada. Dia akan jadi terasing sebagaimana ia bermula dahulu. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah untuk orang yang terasing. Qalu, mereka berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yakunu ghariban? Macam mana orang tu terasing? Ia menjadi terasing. Mana Islam tu jadi terasing. Qala kama yuqalu lirrajuli fi hayyin kadha innahu la gharibun. Macam dia dikatakan kepada seorang lelaki pada kampung sekian sesungguhnya dia adalah orang asing. Maksud dia kalau dalam kampung tadi orang kata dia ni janggal, dia bukan yang bersama-sama dengan orang ramai. Itu maksud dia. Tapi ialah maksud dia orang ramai tadi, orang ramai dan buat keburukan, bukan orang ramai tengah buat kebaikan. Dia asing maka dia betul. Macam orang semua solat berjemaah, datang dia solat tak berjemaah, lepas tu kita kata dia lah orang terasing. Itu bukan yang maksudkan hadis ni. Ini sangat-sangat pelik kalau ada zaman sekarang ni, banyak orang cuba pakai pada kumpulan mereka macam ni. Dia buat ajaran sesat, kemudian dia kata saya lah orang terasing itu. Bukan. Pasal dia kaitkan dengan tajuk kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayat yang lain, annahu su'ila 'anil ghuraba. Baginda ditanya mengenai orang-orang terasing. Qala, Nabi kata, alladzina yuhyauna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan, yuhyauna ma amatan nasu, apa dimatikan oleh manusia, itu oleh orang ramai, daripada sunnahku. Orang yang hidupkan apa yang Nabi SAW punya sunnah yang dimatikan, itulah orang yang dikatakan sebagai ghuraba. Wa jumlatul makna, dan himpunan kesemua pengertian yang kita baca dari fihi min jihatin wa wasfil ghuraba wal fil ghurbati. Dalam dari secara keseluruhan, dalam hadis tadi ada satu sudut menyifatkan sifat terasing itu. Ma dhahara bil ayan, apa yang akan zahir secara penglihatan. Wal musyahadati, dan penyaksian fi awwalil Islam wa akhirih, pada permulaan Islam dan akhir Islam. Itu maksud mula-mula kita nampak. Mula-mula Islam jadi macam tu, dia akan jadi macam tu balik ketika perakhiran nanti. Okey. Wa dzalika, dan itu adalah kenapa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, ba'athahu Allah taala ala hini fatratin minar rusul, telah diutuskan baginda oleh Allah taala pada tempoh putusnya daripada rasul. Lepas Isa alaihissalam, Nabi dengan Isa dalam 500 tahun. Dan walaupun sebenarnya kalau ikutkan pada sudut Bani Israel, mereka dapat rasul satu demi satu, silih berganti. Tapi kalau kita lihat pada orang Arab, tempoh yang panjang. So, mereka ada yang atas sekali pada mereka adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tadi Arab yang binasa tajuk lain, Arab yang keluarga Nabi ni, yang kita kata daripada Ibrahim alaihissalam. Ismail lah rasul yang diutuskan kepada penduduk Mekah. So Nabi Muhammad diutuskan daripada keluarga mereka, keluarga baginda. Ismail alaihissalam dia diutuskan kepada keluarga dia sendiri. Allah nyatakan dalam surah Maryam ayat ke-54 55, wadhkur fil kitabi Ismail, kenanglah dalam kitab tentang Ismail, innahu kana shadiqal wa'di, dia seorang benar janji, wa kana rasulan nabiyya, dia seorang rasul lagi nabi, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan dia dahulu perintah keluarga dia untuk solat dan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiya, dan dia di situ hanya adalah seorang yang diredai. So Nabi Ismail ajar mereka solat dan zakat, pasti ajar mereka tauhid. Tapi tak ada rasul lepas tu kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kata keseluruhan dunia, secara keseluruhan dunia ketika tu memang tinggal lepas Nabi Isa 500 tahun tak ada rasul. Lepas tu datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikata daripada dia Allah Taala utuskan baginda kepada detik atau ketika terputusnya daripada rasul. Wa fi jahiliyatin juhala, dan dalam tempoh kejahilan golongan jahil, jahiliyahnya golongan jahil. Dan jahiliyah ni sebenarnya satu kalimah yang digunakan untuk cara hidup ataupun cara pemikiran yang berlaku pada mereka pada zaman berkenaan. Dan kita kena ingat masalah jahiliyah ni, kadang-kadang digunakan jahiliyah ni sebelum Islam.
Tapi yang dimaksudkan ke sini adalah cara hidup manusia pada zaman berkenaan. Makan bangkai, kan, kahwin adik-beradik pun ada. Benda-benda kan dah berlaku dengan bentuk yang sangat teruk. Okey? Kalau kita siapa nak tengok boleh buka buku Abu Hasan Ali An-Nadawi. Apa yang Islam rugi, apa yang dunia rugi dengan kemunduran umat Islam. Dalam buku tu mukadimah dia ada sebutkan keadaan seluruh dunia ketika mana Nabi diutuskan, apa jadi. Itu satu bentuk yang patut difahami. Baik. Yang la ta'rifu minal haqqi rasman, yang tak kenali, yang ketika manusia ketika itu pada tempoh zaman jahiliyah, golongan jahil, yang tak mengenali, yang ia tak mengenali daripada kebenaran sebarang lukisan, tak pernah kenal bentuk kebenaran tu apa. Wala tuqimu lahu fi maqati'il huquqi hukman, dan dia tak tegakkan baginya bagi kebenaran tu pada potongan-potongan hak-hak tadi sebarang hukum. Siapa kuat dia lah kudrat. Awak kuat, awak boleh rampas satu orang, awak rampas. Tak ada nilai. Okay? Dia kata, bal bahkan kanas tantahilu ma wajadat alaihi aba'uhum. Bahkan dia hanya memilih apa yang ia dapati padanya bapa-bapa mereka. Wa mastahsanathu aslafuhum, apa dipandang baik ia oleh golongan terdahulu mereka. Minal ara'il munharifati, daripada pendapat-pendapat yang menyimpang. Wa nihalil mukhtara'ati, dan juga agama-agama atau ajaran yang direka-reka. Wal madhahibil mubtadi'ati, dan mazhab-mazhab faham-fahaman yang direka-reka. Lah cara mereka menyembelih binatang, ada binatang ni halal untuk lelaki, haram untuk perempuan, suka hati dia je. Ini semua ni rekaan yang dorang pegang apa yang atuk nenek mereka bawakan dahulu, itu yang mereka pilih. Fahina qama fihim Rasulullah SAW, fihim sallallahu alaihi wasallam basyiran, dan tatkala berdiri di tengah-tengah mereka, bangun di tengah mereka baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan, wa da'in ilallahi, dan sebagai penyeru kepada Allah Taala dengan izinnya, wa sirajan munira, dan juga sebagai pelita yang menyala. Okey, surah Ahzab ayat ke 45 46. Fasur'anu ma aradu ma'rufihi bin nukri, maka dengan segera mereka hadapkan perkara makruf baginda bawa dengan tak kenal. Mana sifat baginda ni dikenali, benda baik dikenali, sebab ikutkan mereka kenal benda baik, sebab mereka puji Nabi dengan gelaran Al-Amin, mana orang yang amanah. Diorang suka dengan orang yang jujur. Tapi dengan segera bila Nabi datang pada mereka dengan dakwah sebagai pemberi peringatan tadi, dengan segera mereka menentangnya makruf baginda dengan ketidakkenalan. Wa ghayyaru wa ghabbaru fi wajhihi, dan mereka debukan pada wajah baginda bi wajhihi sawabihi bil ifki, dan mereka debukan pada wajah kebenaran baginda dengan penipuan. Wa nasabu ilaihi, dan mereka nisbahkan kepada baginda SAW idh khalafahum fi syir'ati, tatkala baginda menyanggahi mereka pada laluan, pada jalan. Wa nabadahum fi nihlati, dan baginda tolak mereka pada masalah kepercayaan atau agama. Mereka nisbah kepada baginda kulla muhalin, setiap benda yang agak pelik, agak tak masuk akal. Ramahu bi anwa'il buhtan, mereka lemparkan baginda dengan segala bentuk pembohongan atau pendustaan. Fataratan yarmuhu bil kadhibi, maka sekali-sekala kadang-kadang mereka lempar baginda dengan pembohongan. Wa huwa sadiqul masduq alladhi lam yujarribu alaihi qattu khabaran bi khilafi makhbarihi. Dia kata yang baginda ni, mereka lemparkan baginda dengan pembohongan, dengan penipuan, sedangkan baginda adalah seorang benar lagi dipercayai, yang tidak pernah mereka uji terhadap baginda atau alami daripada baginda sebarang khabar yang bercanggahan dengan pemberitahuan baginda. Baginda tak pernah tipu walau sekali. Actually benda berlaku bila Nabi naik atas bukit Safa, dan Nabi kata, kalau aku kata belakang bukit ni, mana dia kan lembah Mekah, kalau belakang ni akan ada tentera nak menyerang kamu besok pagi, apa kamu rasa? Tuan kata apa? Ma jarabna alaika kadiban, kami tak pernah test engkau bohong walau sekali pun.
Bila Nabi kata fa inni, kalau macam tu aku pemberi berita kepada kamu, pemberi peringatan kepada kamu, berita gembira peringatan kepada kamu sebelum datang azab yang pedih. Ketika tu orang lawan. Maksud dia bukan sebab kerana tak adanya nilai. Dia tahu nilai Nabi SAW. Okey. Kemudian dia kata wa awinatan, dan pada waktu yang lain yatahimunahu bisihri, mereka tuduh baginda dengan penyihir, dengan sihir. Wa qad wa fi ilmihim, sedangkan dalam pengetahuan mereka annahu lam yakun min ahlihi, bahawa baginda tak pernah jadi dari kalangan ahli sihir. Wala memang yadda'i, tidak juga daripada orang yang mendakwa melakukan sihir. Wa karratan, dan kali yang lain pula yaquluna, mereka kata innahu majnunun, dia ni gila. Ma tahaqqukihim, sedangkan berserta dengan pemastian mereka bikamali aqlihi, dengan kesempurnaan akal baginda, wa bara'atihi mimasi syaitani wa qabalihi, dan dalam keadaan mereka juga sedar bersihnya baginda daripada sentuhan syaitan atau rasukan syaitan serta gangguannya. Ini semuanya bila Nabi cakap je ni start terbalik. Okey. Wa idza'ahum, ni pasal nak tengok gharibnya Nabi. Nabi jadi gharib. Dalam keadaan ketika dia bersama dengan kaum dia, tak cakap apa-apa berkenaan dengan tajuk agama, diorang flow bersama dengan dia. Dia lah baik, dia lah sekian. Tapi bila dia lawan dia, kaum dia dalam masalah akidah, maka kaum dia terus asingkan dia daripada keadaan tadi. Okey. Wa idza'ahum ila ibadatil ma'budi bihaqqin wahdahu, dan bila baginda menyuruh mereka kepada menyembah yang ma'bud, yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya dia, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Qalu, mereka berkata dalam surah Sad ayat ke-5, aja'alal alihata ilahan wahida, adakah dia Muhammad ni nak jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak tu satu Tuhan sahaja? Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah benda ajaib. Ini benda ajaib. Kita banyak Tuhan, tiba-tiba jadikan satu je. Dia gharib lah. Ni gharib. Nabi jadi gharib, jadi orang asing pada masyarakat dia, sedangkan orang kenal dia sejak 40 tahun. Tapi bila dia cakap dengan benar, terus jadi asing. Wa ma'a iqrarihim, walaupun berserta dengan perakuan mereka, bimuqtada hadha da'wati sadiqati, dengan kandungan seruan yang benar ini, diorang setuju. Dalam surah Ankabut ayat 65 Allah nyatakan, fa idza rakibu fil fulki, bila mereka menaiki di atas kapal, da'ullaha mukhlisina lahuddin, mereka seru Allah Ta'ala ikhlas padanya beragama. Dia tak panggil pahala dia ketika naik atas kapal, ini mati ni, ya Allah, ya Allah. Ketika waktu lain atas darat dia rasa kaki dia kejap, ni tak apa. Tapi ketika dia naik atas kapal, keluar hanya Allah saja di doa. Okey. Diorang setuju, tapi bila Nabi ajak mereka untuk sembah hanya Allah Ta'ala, tiba-tiba mereka menolak. Okey. Wa idza andarahum batsyata yaumil qiyamati, bila baginda mengingatkan mereka tentang kekerasan siksaan hari kiamat, ankaru ma yushahiduna min adillati ala imkanihi, mereka mengingkari apa yang mereka saksikan daripada bukti-bukti terhadap kebarangkaliannya. Itu kerasnya siksaan hari kiamat. Wa qalu, dan mereka berkata dalam surah Qaf ayat ketiga, aidza mitna wa kunna turaba, adakah kami apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah, takkan nak hidup balik? Dzalika raj'un ba'id, itu adalah pengulangan semula yang sangat jauh, mustahil boleh jadi. Walaupun mereka tahu bahawa untuk mereka jadi itu lebih dahsyat ciptaan jadi mula-mula banding nak buat balik. Mula-mula jadi itu dah hebat, kenapa nak buat balik jadi susah? Sebab yang menjadikan mereka akan ulang balik ciptaan mereka adalah Tuhan yang mengadakan mereka pada kali pertama dahulu. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, katakan Muhammad akan hidupkan tulang itu Tuhan yang adakan dia pada pertama kali. Kalau pertama kali dia boleh buat, kenapa nak buat sekali lagi jadi susah? Diorang tahu tapi diorang tolak. Wa idza khawwafahum nakmatallah, dan bila dia baginda SAW menakutkan mereka dengan hukuman Allah, qalu, mereka berkata surah Al-Anfal 32, Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwal haqqa, jika ini adalah yang benar, min indika, dari sisi engkau,
fa'antir alaina hijaratan minas sama, maka hujankanlah kami batu daripada langit. Awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kami dengan azab yang pedih. Bukan dia nak patuh, tapi dia minta pula azab. Bila tak dapat, maka dia pun kata, mana ada, i'tiradan ala sihhati ma akhbarahum bihi, ya, menentang terhadap kesahihan apa yang baginda ajak mereka, khabarkan mereka dengannya. Huwa kainul la mahalata mimma huwa kain la mahalata, daripada apa yang pasti terjadi, tidak ada kemustahilan. Wa idza ja'ahum bi ayatin khariqatin, bila baginda datang pada mereka dengan bukti yang mencari adat khariqul adah, okay, mencari adat. Iftaraqu fi dhalalati ala firaqin, mereka berpecah dalam kesesatan kepada beberapa kumpulan. Waqtaraqu fiha bimujarradi inad, dan mereka mereka reka padanya dengan semata-mata kedegilan. Ma la yakbaluhu ahlut tahaddi, apa yang takkan diterima ia oleh ahli bagi pertembungan atau cabaran. Ila tafruqati bainal haqqil batil, kepada di antara perpecahan kepada antara hak dan batil. Kita jadi nampak benda tu dibuat, dia minta, dari Nabi buat, diorang akan pecah. Ini sihir ni, tak betul lah, dia kan cuba tolak juga. Kullu dhalika, semua itu du'aun minhum ila ta'assi bihim. Semua tu yang diorang buat, yang mereka lawan Nabi dengannya tu, adalah seruan daripada mereka kepada ikutan dengan mereka. Wal muwafaqati lahum, dan untuk menyepakati mereka ala ma yantahilun, terhadap apa mereka pilih. Itu je, mereka tak nak ikut Nabi pasal nak Nabi ikut mereka. Itu yang mereka lawan Nabi SAW pada setiap apa yang Nabi ajak mereka. Idra'au khilafal mukhalifi lahum fi batilihim raddan lima hum alaihi. Dia kata kerana mereka melihat penyanggahan orang yang menyanggahi terhadap mereka dalam kebatilan mereka ni adalah penolakan terhadap mereka, apa yang mereka berada padanya. Wa nabdhan lima syaddu alaihi yadadh dhannati, dan sebagai melemparkan terhadap apa yang mereka telah kukuhkan terhadapnya tangan sangkaan. Yang sangka betul tapi diorang tak nak orang lawan. Itu je. Wa taqadu, dan mereka beriktikad idlam yastamsiku bidalilin, tak kala kerana mereka tak berpegang dengan dalil, annal khilafa yuhinu thiqata, bahawa penyanggahan tersebut akan melemahkan akan kepercayaan. Wa yuqbahu hiqqatal istihsan, dan akan memburukkan jihatul istihsan, arah sudut pandangan yang baik. Wa khususan, lebih-lebih lagi, hina ijtahadu fil intisari bi amalin, lebih-lebih lagi apabila mereka berijtihad pada memenangkan dengan amalan, itu perbuatan mereka buat. Falam yajidu aktsara min taqlidil aba, mereka tak dapati lebih daripada ikut atuk nenek. Itu je. Jadi dengan sebab itu, apa saja yang dibawa oleh Nabi, diorang akan cuba tolak dan tolak, sebab mereka punya dalil hanya satu je, bapak-bapak kami buat. Itu je. Ini benar berbeza dengan masalah bila kita kata kita umat Islam ni ikut Nabi. Kalau kata ikut Nabi je, takkan tak fikir. Itu kan masalah fikir, sebab memang Allah Ta'ala sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, hai Muhammad, kamu semua cintakan Allah, ikut aku. Demikian juga bila Allah Ta'ala firmankan dalam surah At-Taubah ayat ke-100, Allah Ta'ala nyatakan, wasabiqunal awwalun, dan orang mula-mula masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, ikan muhajirin kal ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan siapa ikut mereka dengan baik. Itu kita ada jaminan Allah Ta'ala ikutan kepada mereka ni disuruh dan diperintahkan. Ikutan kepada Nabi, ikutan kepada para sahabat. Sebab tu kita ikut. Adapun kepada bapak kita, atuk nenek kita, tak ada jaminan dekat situ. Guru kita tak ada jaminan dekat situ. Tapi kepada para sahabat, ya, Nabi, Allah Ta'ala perintahkan. Kepada Nabi, ya, Allah Ta'ala perintahkan. Itu kena faham betul kat sini. Sebab ada orang jumpa kita, dia kata, Ustaz, apa tu kita ikut je salafus soleh ni taklid juga ni. Ikut atuk nenek ni. Sedangkan ikutan kita ni berdasar kepada dalil. Sebab dalil suruh kita ikut. Bukannya kita ikut kerana kita nak ikut semata-mata, tapi kerana Allah telah perintahkan kita ikut. Okey. Dia kata lagi, walidzalika, kerana itu
Akhbarallahu ta'ala an Ibrahim alaihi salam. Allah Ta'ala telah beritahu tentang Ibrahim alaihi salam. Fi mahajati qaumihi, dalam penghujahan kaum baginda. Dalam surah Syu'ara ayat 70-74 Allah nyatakan, ma ta'budun, bila Ibrahim tanya pada kaum dia, apa kalian sembah? Ma ta'budun. Qalu, kaum dia jawab, mereka berkata, na'budu asnaman fa nazallu laha akifin. Kami sembah berhala-berhala dan kami akan bersentiasa padanya, berduduk, menghadap, beriktikaf, ukuf, diam di hadapan berhala-berhala ni. Ibrahim jawab, qala hal yasma'unakum id tad'un. Berkata Ibrahim, adakah mereka mendengar kalian tatkala kalian berdoa? Aw yanfa'unakum aw yadurrun, aw yanfa'ukum aw yanfa'unakum aw yadurrun, atau mereka beri manfaat pada kalian atau mereka beri mudarat. So Ibrahim tanya, ada manfaat mudarat ke? Maka kaum menjawab, qalu bal wajadna aba'ana kadzalika ya'malun. Bahkan kami dapati bapa-bapa kami, atuk nenek kami, demikianlah mereka buat. Itu je kami, dalil dia itu je. Dalil dia hanya sebab atuk nenek kita buat. Kalau kita sebut tentang salafus soleh kita ikut, Allah Ta'ala perintahkan kita ikut. Yang ini mana ada kita kena ikut atuk nenek kita punya perbuatan kalau tanpa ikutan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudut yang kena jaga, okey. Baik, dia kata lagi, fahadu kama tara, maka mereka menyimpang macam yang kau lihat, anil jawabil qati'il al-mauridi soal. Dia kata mereka menyimpang mana kau lihat, macam mana anda lihat, daripada jawapan yang pasti. Yang datang daluan persoalan kan kenapa, adakah dia beri manfaat, ada beri mudarat, kata Ibrahim kan. Dia dengar tak doa kalian? Jadi diorang lari daripada itu, okey, ila istimsaki bi taqlidil aba, kepada berpegang dengan ikutan kepada atuk nenek, bukannya kepada dalil. Itu masalah yang sama yang Nabi SAW hadapi. Bila Nabi hadapkan mereka dengan dalil dan bukti, mereka jawab dengan jawapan tadi hanya kerana mereka ada satu je dalil mereka ataupun pegangan mereka ikut atuk nenek. Sebab tu apa mereka Nabi jawab, Nabi kata semua sekali mereka tolak. Sebab penyanggahan Nabi itu adalah penolakan kepada kepercayaan mereka. Tapi kepercayaan mereka berdasar kepada atuk nenek sahaja. Wa qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Zukhruf ayat 21-22, Allah nyatakan, am atainahum kitaban min qablihi, adakah kami telah berikan mereka kitab sebelum daripadanya, fahum bihi mustamsikun, dan mereka dengan kitab berkenaan mereka berpegang. Bal qalu, bahkan sebenarnya bal qalu, mereka hanyalah berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami dapati atuk nenek kami di atas satu ikutan, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami di atas petunjuk, di atas kesan-kesan mereka, jejak mereka kami akan mendapat petunjuk, orang-orang berpetunjuk. Jadi faraja'u an jawabi ma alzamu ila taqlid, jawabi ma ulzimu ila taqlid, lalu mereka batah balik daripada menjawab apa yang dimestikan mereka jawab kepada taklid saja. Faqala ta'ala, maka Ta'ala firmankan surah Zukhruf ayat 24, Allah nyatakan, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Dia Nabi berkenaan berkata, adakah kalau kamu nak buat nak ikut juga datuk nenek kamu, adakah kalau aku datangkan kalian dengan lebih berpetunjuk daripada apa kalian dapati padanya atuk nenek kalian, bapa-bapa kalian. Fa ajabu bi mujarradil inkar, dan mereka jawab dengan semata-mata tak setuju, rukunan ila ma zakaru minat taklid, kerana bersandarkan kepada apa mereka sebutkan daripada taklid, la bi jawabi soal, tidak dengan menjawab soalan. Jadi itu yang berlaku pada zaman Ibrahim AS. Maka fakadzalika kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikianlah mereka dahulu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ankaru ma tawaqqa'u ma'ahu zawal ma bi aidihim, lalu mereka mengingkari apa yang mereka jangkakan bersama baginda akan hilangnya apa di tangan mereka. Mana pegangan kepercayaan yang diorang tahu, kalau terus dengar Muhammad punya cakap,
hilanglah apa di tangan mereka. Maka mereka ingkari terus. Li'annahu kharaja an mu'tadihim. Kerana ia, apa yang Nabi Muhammad bawa tu, keluar daripada kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa ata bi khilafi ma kanu alaihi. Dan baginda datangkan dengan apa menyanggahi keadaan yang mereka, benda yang mereka berada di atasnya, min kufrihim wa dhalalihim, yang berupa kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Hatta sehingga kan aradu ayastanziluhu ala wajhi siasati, sehingga mereka ingin untuk turunkan, letakkan taklid ni tadi, atau apa yang mereka ingkari tadi pada Nabi, di atas bentuk siasah atau politik, fi za'mihim, pada sangkaan mereka, liyuqi'u bainahum wa bainahu mu'alafatin wa muwafaqatin, supaya mereka jadikan di antara mereka dengan baginda sedikit kemesraan dan juga kesepakatan. Dia cuba pula lari kepada tajuk politik. Pasal tadi dah hujah kalah, so dia gunakan pula influence keluarga dan sebagainya. Walau fi ba'dil awqati, sekalipun pada sebahagian waktu, au fi ba'dil ahwali, atau pada sebahagian keadaan, au ala ba'di wujud, atau sebahagian bentuk. Wa yaqna'u minhu bidzalika, dan mereka rasa yakin daripada baginda akan perkara itu. Dia rasa boleh ni, kalau kita try pujuk dia daripada sudut ini, mungkin kita boleh menang, kita boleh sekat dia. Liyaqifa lahum bitilkal muwafaqati, supaya baginda berhenti untuk mereka dengan kesepakatan berkenaan. Okey, wahi binaihim, yang ia adalah lemah daripada binaan mereka. Fa aba alaihi as-salatu wassalam illa thubut ala mahdil haqqi. Okay. Maka tak setuju kata baginda selawat dan salam, kecuali untuk tetap teguh di atas semata-mata kebenaran, wal muhafazati ala khalisis shawab, untuk menjaga terhadap kebenaran yang tulen. Kalau Nabi nak panggil apa, bermuka-muka boleh je. Kan kita tahu bahawa banyak kali golongan musyrikin ni cuba untuk berunding dengan Nabi SAW untuk berhenti daripada berdakwah. Nak bagi inilah, nak bagi harta lah, nak bagi perempuan lah, sebagainya. Sampai last sekali kan, sampai dia kata pada yang riwayat yang datang daripada kisah Abu Talib datang berbincang dengan Nabi, kalau mereka letak matahari di tangan kananku, mereka letak bulan di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan urusan ini, aku takkan tinggalkan, Nabi kata. Tapi dalam perundingan lain, mereka cuba untuk ajak Nabi untuk ada kelonggaran, setahun sembah Allah, setahun sembah Tuhan mereka. Tapi Nabi tak setuju langsung lah, okay? Kecuali dengan kebenaran yang tulen. Maka Allah Ta'ala turunkan, qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, takkan aku sembah apa kalian sembah. Sehingga akhir surah Al-Kafirun. Okay. Lalu mereka ketika itu mereka dah cuba cara A, cara B, tak jadi. Maka fanasabu lahu inda dhalika harbal adawati, lalu mereka tegakkan terhadap baginda ketika itu peperangan permusuhan. Waramahu bisihamil qati'ati, dan mereka lemparkan baginda dengan anak-anak panah pemutusan, ini boykot. Mereka bagi putus, tak nak terima Nabi, tak nak berikan sebarang hubungan. Wasara ahli silmi kulluhum hizban alaihim, dan jadilah orang-orang ahli kedamaian, maksudnya orang yang ada perjanjian damai dengan Nabi SAW, dengan kabilah Quraisy ke, dengan kabilah Bani Abdul Muttalib ke, semua itu menjadi semua mereka kumpulan yang berpuak-puak ke atas baginda. Wa adal waliyul hamim alaihi kal adzabil alim, dan menjadi pelindung yang sangat penyayang kepada baginda jadi seperti azab yang pedih. Fa aqrabuhum minhu nasaban kana ab'aduhum an muwalatihi. Jadi dia kata jadilah orang paling dekat daripada baginda ni dari segi nasab keturunan, menjadi orang paling jauh daripada memberi perlindungan kepada baginda SAW. Ka Abi Jahlin, macam Abu Jahal ke Abu Lahab kan, pak saudara Nabi. Kalau Abu Jahal ni sebenarnya ikutkan daripada nasab keturunan tu, diorang Bani Adi, Bani sekian, Bani Umayyah, seorang semua tu satu family.
Tapi orang tu jadi orang paling menyampah dengan Nabi SAW, paling benci. Okey, dan selainnya. Walsaquhum bihi rahman, dan paling melekat dengan baginda dari segi rahim, hubungan rahim. Kanu aqsa quluban alaihim, mereka jadi golongan paling keras hati terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni sudut barulah. Dah hujah gagal. Perundingan tak berjaya, ada perang. Okey. Fa ayyu qurbatin tuwazi hadhil qurbata, maka manakah pengasingan yang boleh menyamai pengasingan ini? Kalau kita kata gharib ni ketika Nabi SAW ni pada asal, ini dia nak cerita balik pada apa asal bila Nabi kata mula Islam itu asing, dan faham daripada sudut mana. Terasing tu tadi pasal kita lihat, kalau kita tak kaji, kita nampak sebenarnya Nabi SAW ni terpinggir dalam kaum baginda SAW, sampai peringkat Nabi SAW terpaksa berpindah ke Madinah. Itu memang last kali, last resort. Dah tak ada dah. Sampaikan peringkat pergi ke Taif pun kena baling batu dan sebagainya. Semua benda berkenaan panggil apa sebagai mana ada pengasingan atau terasing sebagai terasingnya Nabi SAW. Wa ma'adzalika, walaupun demikian, falam yakilhu Allahu ila nafsihi, Allah Ta'ala tak melepaskan Nabi kepada diri baginda sendiri. Ini pentingnya kita sendiri pun macam tu. Jangan kita berharap kepada usaha kita semata-mata. Bahkan jangan lupalah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguruskan kita. Setiap pagi doalah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Maha Hidup, Maha berterusan mentadbir, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, elokkan urusanku ke semua sekali. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, yang kau biarkan aku pada diriku sendiri walau sekelip mata. Wala aqalla min dhalika, dan jangan sikit pun daripada itu. Sikit mata laju kan, lagi rendah tu pun, ya Allah jangan kau bagi aku urus diriku sendiri, uruskanlah aku, elokkanlah urusanku ke semua sekali. Ini penting. Lepas tu Allah tak biarkan Nabi pada diri baginda. Wala sallatahum ala naili min adahu, dan Allah tak kuasakan kepada mereka untuk mencapai menyakiti baginda. Illa nailal mad'ufin, kecuali capaian orang-orang yang lemah lah. Adalah sikit-sikit dapat cuit, tapi taklah gangguan berkenaan, penyakitan berkenaan sampai peringkat yang dahsyat. Semua tu dalam CP-CP je. Bal hafizahu wa asamahu, bahkan Allah Ta'ala memelihara baginda, melindungi baginda. Wa tawallahu biriayati wal kalaati, bahkan Allah Ta'ala mengurus baginda dengan penjagaan dan pemeliharaan. Hatta ballaghar risalata rabbih, sampai baginda berjaya menyampaikan risalah Tuhan baginda. Thumma ma zalati syari'atu fi asna'i nuzuliha, kemudian berterusanlah syariat ini pada dari semenjak turunnya ia. Wa ala tawali takririha, dan dengan berulang-ulang silih berganti perakuannya, peletakannya oleh Allah Ta'ala. Tub'idu baina ahliha wa baina ghairiha, menjauhkan di antara orang-orang ikut syariat ni dengan selain mereka. Wa tad'ul hududa baina haqqiha wa baina mabtada'u, bahkan diletakkan batasan-batasan di antara hak syariat ini dengan apa yang mereka reka-reka. Jadi terasinglah kita tahu batasan agama tu apa. Jadi para sahabat Nabi SAW sentiasa akan merujuk Nabi dan berkata ini bukan agama, ini bukan agama. Jadi sampai peringkat di mana agama tu tulen, diketahui hanya satu bentuk sahaja. Dia kata Islam, tak ada siapa kata ini Islam ke tidak, tak ada. Semua datang dengan bentuk yang sangat tepat. Okay. Lakin akan tetapi ala wajhi minal hikmati ajibu, bahkan dia kata di atas bentuk daripada kebijaksanaan yang ajaib. Wa huwa ta'lifu baina ahkamiha wa baina akabirihim fi asli dinil al-awwali al-asil. Ia adalah dalam tajuk bentuk menserasikan di antara hukum-hukumnya dengan orang-orang yang awal mereka, orang-orang besar di kalangan mereka, di kalangan orang-orang ahli syariat ini, iaitu para sahabat ya, yang mula pada usul agama yang awal lagi tulen. Fa fil arabi nisbatuhum ila abihim Ibrahim, sebab pada orang Arab ni ada penisbahan mereka kepada bapa mereka, siapa? Ibrahim alaihi salam. Wa fi ghairihim, dan pada selain mereka ada li anbiyaihim
al-mab'utsina fihim, dan daripada orang selain Arab, nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Semua tu akan balik pada usul para anbiya tadi. Kaqaulihi ta'ala, ini macam firman Allah Ta'ala dalam Quran. Ta'ala sesudah sebutan ramainya para anbiya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am 90, ulaikal ladzina hadallahu, mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, fabihudahum muqtadih, maka dengan petunjuk mereka hendaklah kamu juga mendapat petunjuk. Dan Allah Ta'ala firmankan dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah Ta'ala nyatakan, syara'a lakum minad dini, dia syariatkan untuk kalian daripada agama, ma wasa bihi nuha, apa dipesan dengannya kepada Nuh, wallazi auhayna ilaika, dan apa kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad, wa ma wasaina bihi Ibrahima wa ismu wa Musa wa Isa, dan juga apa yang kami wasiatkan, pesankan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ni semua ni yang 5 ni disebutkan, Nuh, Muhammad, Ibrahim, Musa dan Isa. Ini ulul azmi. Okey. Apa pesanan dia adalah an aqimuddin, hendaklah kamu menegakkan agama, wala tatafarraqu fihi, yang kamu pecah dalam agama. Kabura 'alal musyrikina, berat ke atas orang musyrik apa yang kamu panggil mereka, ajak mereka kepadanya. Asy-Syura ayat ke-13. Wa mazala alaihi salatu wassalam, dan berteruslah baginda, kata baginda selawat dan salam, yad'u ilaiha, mengajak kepadanya, kepada syariat ini. Okey. Fa ya'ubu ilaihil alwahidu ba'dal wahidi ala hukmil ikhtifa, lalu datang kepada baginda satu sesudah satu. Okey, di atas bentuk sembunyi-sembunyi pada asalnya. Okey, khaufan min adiyatil kuffari zaman zuhurihim ala dakwati Islam, kebimbangkan terhadap pelampauan, okey, atau pelampauan golongan kafir pada zaman zahir mereka pada terhadap pendakwah Islam. Falamma tala'u ala mukhalafati, okey, wa anfau wa qamu wa qa'adu, dan bila mereka telah diketahui para sahabat tadi terhadap penyanggahan kepada orang ramai, tak ikut dah, ni gharib jugalah ni para sahabat, mereka apa? Diusir. Ada yang tegak, ada yang duduk, macam-macam lah keadaan mereka, tak ada kelang kabut. Okey, famin ahli islami, maka ada kerana ahli Islam, man laja'a ila qabilihi, dia akan lari kepada kabilah dia. Fahamauhu ala igmadin, tapi mereka akan lindungi dia dengan tutup mata. Sebab apa? Sebab walaupun orang ni dah ikut agama Muhammad, tapi dia masih keluarga kita. Ini benda yang kadang kita lihat macam Hatta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia ketika dia Bani Taim kan, ketika mana dia kena pukul kerana baca Quran kuat-kuat depan Kaabah, teruk dia kena pukul sampai muka dia pun tak nampak macam teruk ni. Kalau dia mati, kabilah dia dah sumpah, kalau mati kita bunuh orang yang pukul dia, walaupun kabilah dia ketika tu tak Islam pun. Ni jadi ada di kalangan mereka ni yang pergi dilindungi oleh kaum dia, kaum mereka dilindungi dia walaupun dia dalam keadaan tutup mata. Aw ala daf'i al-ar fil ikhfar, atau kerana untuk apa, kerana untuk menolak akan rasa malu. Sebab dia tak nak berterima kaum dia, kalau dia sendiri, orang sendiri seksa orang ni tak apa, orang lain seksa, tu aib. So diorang pertahankanlah, walaupun ini sekumpulan. Wa minhum, ada kalangan mereka ni yang masuk Islam ni, bila dah terdedah urusan mereka, orang ramai dalam parti, mereka tak ikut arus perdana. Okey. Wa minhum man farra minal idayati wa khaufal ghirati, dia kata ada kalangan mereka ni yang lari daripada penyakitan dan bimbangkan akan diseksa, hijratan ilallahi, berhijrah kepada Allah, wa hubban fil Islam, dan kerana cintakan Islam. Ni yang kumpulan lari bunuh mula ke Habsyah. Kali pertama, pada kali kedua. Wa minhun, dari kalangan mereka pula, malam yakul lahu wizrun wa wazarun yahmihi, dari kalangan mereka ni ada tak ada sebarang pembantu yang boleh melindunginya. Wala malja'a yarkanu ilaihi, dan tak ada tempat pergantungan untuk dia lari kepadanya. Falaqiya minhum minasyiddati wal ghilzati wal adhabi, lalu dia temuilah daripada golongan kafir ataupun orang-orang apa yang ramai ketika itu, kekerasan
siksaan, awil qatli atau pembunuhan, mahwal maklum, apa yang kita semua dah tahu, macam keluarga Yasir kan, kena dan sebagainya. Hatta zalla minhum man zalla, okay? Sehinggalah ada yang tergelincir di kalangan mereka. Siapa yang tergelincir, faruju'u amrihi, lalu bisa birujuk, lalu kembalilah urusan dia kepada patah balik. Ada yang patah balik kepada daripada masuk Islam, ada. Okey, ilal muwafaqati, kepada menyepakati orang ramai. Itu je. Orang ramai nak sepakati je, mereka diorang patutnya bebas lah untuk apa dia nak, tapi tak boleh. Tak ada kesepakatan itu. Dia kena tak sepakat dengan orang ramai, maka kena. Wa baqiya minhum man baqiya sabiran muhtasiba, dan kekallah sebagai mereka siapa yang kekal dalam keadaan bersabar lagi mengharapkan ganjaran Allah Taala, ila anzalallahu taala, sehingga Allah Taala turunkan rukhsah, pelonggaran, fi nutqi bi kalimatil kufri, untuk menutur kata-kata kufur, ala hukmil muwafaqati zahiran, di atas hukum menyepakati orang ramai pada zahirnya, litahsula bisa bainahum wa bainan natiqi mu'alafah, supaya terjadi di antara mereka golongan yang memaksa tadi dengan orang yang menuturkan kata-kata kufur tadi ada kemesraan balik. Okay, wa tazulu al mukhalafah, dan hilang penyanggahan. Fa nazala ilaiha man nazala ala al hukmi taqiyati, maka turunlah ia turun kepada mereka, siapa yang turun pada hukum, pada tajuk ni dengan hukum berpura-pura atau berselindunglah, taqiyah. Okey, ini kata raisama supaya yatamaqqasa min kurbihi, supaya dia dapat untuk dia kata kat sini jap yataqammasa, untuk supaya dia terlepas atau terselamat, okay? Terselamat daripada bencana dia, wa yatarawwaha min khanaqihi, dan terlepas daripada cekikan siksaan tersebut. Okey, wa qalbuhu, dalam keadaan hati dia tenang dalam beriman. Ini pun wa hadhihi ghurbatan aidan zahiratan, ini juga dipanggil sebagai pengasingan yang nyata juga. Yang tadi mula Nabi sendiri, ni para sahabat pula. Jadi semua ni dikata wa inna ma kana hadha kulluhu jahlan minhum bimawaqi'il hikmati. Ini semua ni terjadi kesemuanya. Kenapa golongan yang bermaksa tadi dia kenakan kepada Nabi, kenakan kepada para sahabat yang masuk Islam dengan perkara tersebut. Ini semua terjadi, kesemua ini adalah terjadi kesemuanya kerana kejahilan dari mereka tentang kedudukan hikmah. Wa anna ma ja'ahum bihi nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam huwal haq, dan bahawa apa yang datangkan kepada mereka, dibawakan kepada mereka oleh nabi mereka Muhammad SAW ialah kebenaran. Diddumahum alaihi, berlawanan dengan apa mereka berada padanya. Okay, diorang tak tahu, pasal tak tahu tu diorang sibuk lawan. Faman jahila syai'an, dan siapa yang jahil satu perkara, dahu, dia akan musuhi perkara tersebut. Falau alimu, kalau mereka mengetahui, lahasalal wifaqa, lahasal wifaqu, kalau mereka mengetahui, pasti terhasil akan kesepakatan. Walam yasa' al khilafu, dan takkan ada ruang lagi untuk menyanggahi. Walakin sabiqal qadri, tapi mendahului qadar. Satu benda kadang-kadang kita kata dah jadi, tak boleh kita buat apa. Ia adalah takdir Allah Ta'ala. Hattama alal khalqi, yang dipastikan ke atas ciptaan. Mahum alaihi, yang mereka berada padanya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Hud ayat 118, 118, 119, wala yazaluna mukhtalifin, dan berterusan mereka bercanggahan. Mereka berterusan akan bercanggahan. Illa man rahima rabbuka, siapa yang dirahmati oleh Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah, kerana itulah dia menciptakan mereka. Okey. Thumma istamarra al-mazidul Islam, kemudian bertambahlah pertambahan Islam. Wastaqama tariquhu muddata hayatin nabi, dan lurus jalannya, jalan Islam tadi sepanjang hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. Waman ba'dahu, dan siapa sudah dan sudah kematian baginda. Okey, wa aktsara qarnas sahabati radhiyallahu anhum, dan keseluruhan zaman kurun atau generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Okey, baik. Kita berhenti sini. Nanti kita akan masuk kepada awal bid'ah.
Kita dia akan ceritakan macam mana permulaan. Tapi dalam realiti dia, apa yang dia ceritakan tadi, dia kata dalam mukadimah ni, tajuk asal kita kena faham, memang Islam tu mula asalnya terasing, akan kembali terasing macam mana ia bermula. Dan pengasingan tersebut macam kita kata rujuk balik kepada apa berlaku kepada Nabi, kepada para sahabat sepanjang zaman permulaan Islam. Dan macam tu juga kita sangkakan nanti akan berlaku pada akhir zaman sebelum daripada kiamat. Itu benda sama akan berlaku. So kalau dia kata tersekat, terhalang, daripada menyampaikan kebenaran sebagainya, ia bukanlah perkara yang pelik. Jangan kita macam apa soalan susah sangat nak belajar, soalan susah sangat nak sampaikan sunnah. Benda ni bukan kerja kita, sebab ia adalah sunnatullah yang Allah Ta'ala tentukan akan berlaku, dan Nabi dah sabdakan ia pasti akan terjadi. Okey, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada bulan yang akan datang. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.